أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih pada pengerusi majlis yang berusaha, Tuan Imam, para pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, seterusnya yang menjayakan majlis untuk membangkitkan rasa rindu dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh alam ini sejak berjuta-juta tahun yang lalu, seluruh inci alam ini sejak berbilion tahun yang lalu
mereka telah pun merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah sebut dalam surah Al-Maidah di penghujung ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian, telah diutuskan kepada kalian dua benda daripada Allah. Yang pertama nur, dan yang kedua kitabun mubin. Yang pertamanya cahaya. Allah sifatkan benda pertama yang Allah hantar kepada saya dan kita semua, Allah sebut cahaya. Allah panggil beliau cahaya. Wa kitabun mubin, iaitu Quran. Berkata Al-Imam Tabari, salah seorang ulama tafsir yang tersohor, beliau berkata, yakni bin nur, yang Allah maksudkan dengan panggilan cahaya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipanggil oleh Allah cahaya. Sebab tu kalau dalam selawat kita sebut Nabi sebagai cahaya, itu tak bid'ah. Memang Allah memanggil beliau cahaya. Kerana Nabi itu jasadnya cahaya, ruhnya cahaya. Bukan jasadnya dibuat dari cahaya. Tetapi kata para sahabat, kami melihat cahaya memancar dari tubuh, termasuk gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya kadangkala dilihat oleh para sahabat pada tubuh, bahkan pada gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Aminah binti Wahab melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah binti Wahab melahirkan Rasulullah, dia melihat nuran. Beliau melihat nuran, cahaya. Waktu lahir tu, waktu dia melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat cahaya. Adha'at minhu qusur Syam. Cahaya yang keluar waktu dia lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nampak keluar sekali dengan cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, hadis itu sahihun li ghairihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam ni tuan-tuan datang ke rumah Allah, tetamu Allah, untuk menyambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam ini diwujudkan oleh Allah untuk Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sesiapa yang selawat kepada Nabi sekali, Allah berselawat kepada orang tu 10 kali. Sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah berselawat kepada orang tu 10 kali. Kerana seluruh inci alam ini, bukan bumi sahaja, seluruh inci alam ini diciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah ketua dan penghulu semua anak-anak Adam. Sebab itu ketika Nabi diutuskan, waktu Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul, keseluruhan makhluk mengenali pesuruh Allah itu, kecuali jin dan manusia sahaja. Batu kenal itu Rasul, pokok kenal itu Rasul, langit kenal itu Rasulullah, laut kenal itu Rasulullah, binatang-binatang kenal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak kenal Nabi itu pesuruh Allah hanya 2 bangsa saja, iaitulah jin dan manusia. Sebab tu kata para sahabat, Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Ahmad, bahawasanya Nabi kata, sesungguhnya aku kenal beberapa batu di Mekah yang dahulu kalau aku berlintasi mereka, yusallimu alayya, batu-batu itu akan memberi salam kepada aku. Batu, macam mana tuan-tuan tengok tiang, macam mana tuan-tuan tengok kipas, macam mana tuan-tuan tengok pintu cermin tu, Nabi lalu, batu-batu ini akan bercakap, Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu para sahabat memaling ke arah kanan dan kiri, mencari tiada makhluk yang ketiga melainkan Rasulullah dengan Ali, Rasulullah dengan Jabir ibn Samurah, Rasulullah dengan Uthman ibn Affan. Nabi jalan lagi di depan, batu lain sebut, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata para sahabat, bila kami tengok sekali lagi, rupa-rupanya yang memberi salam, yang mengenali Rasulullah, yang mencintai Rasulullah itu adalah batu itu. Batu. Ketul batu yang tidak berakal, ketul batu yang tidak ada kaki untuk berjalan, ketul batu yang tidak ada jantung, ketul batu yang tidak ada mata untuk mengelip, tetapi mereka merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, kalau kita lalu lagi kawasan-kawasan itu, aku boleh tunjuk pokok ni bagi salam kepada aku, batu ini memberi salam kepada aku, bukit dan gunung ini memberi salam kepada aku, kata Rasulullah. Nabi di Mekah, Nabi SAW selalu pergi ke Gua Hira. Nabi selalu pergi ke Gua Hira. Dalam perjalanan itulah, Nabi mendengar
batu dan pokok memberi salam kepada baginda Rasul. Kata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kami pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu majlis. Abu Dzar seorang sahabat yang semua orang kenal. Kalau sebut Zaid ibn Dathinnah, sahabat tapi orang tak kenal. Khubayb ibn Adi, sahabat tapi kita tak kenal. Tapi kalau kita sebut Abu Dzar, semua orang, hampir semua orang kenal, seorang sahabat yang masyhur. Satu hari kami berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, kata Abu Dzar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir dan meletakkan di tangan baginda. Yang saya baca pada malam ni sama ada sahih ataupun hasan. Tak boleh kata bid'ah lah. Tak boleh kata penglipur lara lah, seperti yang difitnah selalu oleh sekumpulan Islam juga kan. Tapi waya putih sikit. Tuan-tuan sekalian, Nabi ambil pasir, Nabi letak di atas tangan. Kemudian pasir itu bertasbih. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Yang ni bukan hadis, ini syair. Muhammad itu manusia, tapi tak sama macam manusia-manusia lain. Tak sama macam saya, Wadi Anwar, tak sama macam tuan-tuan. Tetapi dia manusia. Seperti mana berbeza di antara batu permata dan juga batu-batu yang lain. Tuan-tuan tengok batu kasaran, satu lori RM200, satu lori RM300 batu kasaran. Ada puluh ribu biji. Tetapi seketul batu permata ada yang RM10,000. Saat ni je. Ada batu permata besar ni saja, seketul RM100,000. Dan ada batu permata seketul saja kecil ni, 1 juta USD. Dan ada batu permata besar ini sahaja 5 juta USD. Seketul je, seketul je. Seketul je saat ni 5 juta USD. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari. Muhammad itu manusia tapi tak sama seperti manusia lain. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Bahkan Muhammad itu seperti satu permata yang ada di sekitarnya batu-batu biasa yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada ribuan hadis yang menceritakan tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tempat ceramah Maulidur Rasul, insya-Allah saya akan sebutkan kelebihan-kelebihan yang berbeza itu. Itu ada 2-3 ceramah kita sebut tentang kisah-kisah lain. Malam ni saya akan datangkan beberapa kisah seperti mana yang tuan-tuan dah dengar tadi. Kata Sayyidina Abu Dzar, aku melihat Nabi menggenggam pasir lalu diletakkan di tangannya. Lalu pasir-pasir itu menyebutkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah di atas telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas telapak tangan Nabi. Bukan Nabi seorang je dengar. Abu Bakar dengar, Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Uthman dengar, Sayyidina Ali dengar, kata Abu Dzar. Beliau pun mendengar tasbih itu. Sebab tu tadi saya sebut semua makhluk
mengenali Rasulullah sejak jutaan tahun. Waktu Nabi diutuskan, tak ada malaikat yang main perkenal ni Rasulullah bila Nabi berjalan, tak ada. Tapi bila Nabi berjalan, makhluk-makhluk ini mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi pegang, Nabi kata sabbih, bertasbih, puji Allah. Dia sebut subhanallah, subhanallah. Sememangnya semua makhluk memuji Allah. Langit puji Allah, laut puji Allah, tasik puji Allah, binatang puji Allah, pohon puji Allah, rumput puji Allah, burung puji Allah, zikir. Tapi Nabi nak tunjuk kat sahabat, untung para sahabat radhiyallahu anhum, untung para sahabat, Nabi suruh makhluk itu berzikir dan kesemua mereka mendengarnya. Kita dalam masjid ni ada berapa ni? Kanan kiri semua kan? Pihak masjid kata 6,000 kot kan, lebih kurang 6,000 orang. Siapa yang boleh ambil batu tak atas tangan saya bagi berzikir? Ambil batu seketul tak atas tangan saya bagi berzikir. Satgi boleh makan jamuan dengan saya. Sebab saya pun tak boleh buat. Subhanallah. Tuan, itu batu, kemudian pokok, kemudian pasir. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal, hadis tadi riwayat Al-Imam Al-Bazzar wa isnadut Tabrani sahih, rijaluhu thiqat. Kemudian daripada Ibnu Abbas, seorang lelaki daripada Bani Amir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki ni pandai berubat, daripada Bani Amir. Dia mai ke Nabi, dia kata, innaka taqulu asya' hallaka an udawiyak. Dia kata, ya Muhammad, dia ni tak Islam. Aku tengok hang ni duk merapu banyak, duk cakap merapu banyak. Ni saya terjemah ni tuan. Malam ni tak payah kontrol lah sebab Pulau Pinang. Dia dua beradik dengan Kedah kan. Lalu tadi duk kontrol, lepas tu teringat Penang, tak apa. Satu orang laki-laki dia pergi ke Nabi, dia kata, ya Muhammad, innaka taqulu asya', aku dia tengok hang ni duk cakap merapu depan muka Nabi. Aku duk tengok hang ni cakap merapu, boleh tak aku berubat hang? Hallaka an udawiyak, boleh tak aku rawat hang, aku berubat hang? Apa jawab Nabi? Tuan-tuan tengok. Satu orang Perdana Menteri, satu orang Presiden segala Nabi dan Rasul, satu orang yang kalau dia kata, wahai bukit, hempap kawan ni. Orang ni kalau dia kata, wahai bukit, hempap dia ni, biadab. Bila laki-laki tu mai, dia kata, wahai Muhammad, hang ni cakap merapu banyak, boleh tak aku nak rawat hang? Lalu Nabi SAW panggil dia, mai duduk dekat. Nabi kata, mai, mari sini. SAW. Nabi kata, mai sini. Kita bertumbuk dah. Kita bukan cakap depan. Kalau dia mesej macam tu, dia kata, hang duk merapu teruk lah ni, orang meluat dengan hang. Keluarlah nama-nama zoo, nama binatang dalam zoo semua keluarlah type. Kalau mai depan kita, mai depan mata kita, dia boleh sound kat kita, kita bukan JKK, bukan imam masjid, Rasulullah. Nabi ni Perdana Menteri, dia Sayyidu Al-Mursalin, Presiden segala Nabi dan Rasul.
Bila mai bagi tahu depan Nabi, dia kata hang cakap merapu Muhammad banyak, aku nak rawat hang. Nabi kata mai. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun duduk depan Nabi, fada'ahu ila Allah. Nabi pun kata kat dia, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi kata kat dia, aku Rasulullah. Aku ni pesuruh Allah. Allah pilih aku untuk ajak kamu semua sembah Allah. Ni Rasulullah. Nabi tak jerkah dia, Nabi tak maki dia, Nabi tak hina dia. Nabi buat tugas dia Rasul. Nabi sampaikan tugas dia sebagai seorang Rasul. Nabi tak tanya kenapa hang herdik aku. Nabi tak tanya kenapa hang maki aku. Nabi tak tanya kenapa hang tuduh aku. Nabi panggil dia main duduk. Nabi kata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Lepas Nabi dakwah dia, Nabi ajak dia masuk Islam. Nabi bagi tahu siapa yang mentadbir alam, siapa yang mencipta alam, siapa yang mewujudkan alam. Nabi kata, hallaka an uriyaka ayah. Hallaka an uriyaka ayah. Nabi kata, nak tak kalau aku tunjuk kepada kamu satu petanda? Nabi tanya dia, nak tak aku tunjuk lah ni satu tanda? Dia kata nak. Nabi pun tengok kanan ataupun kiri, wallahu alam. Nabi pun tengok. Nabi nampak ada satu pokok. Nabi panggil pokok tu. Nabi tengok kanan ataupun kiri, wallahu alam, ada satu pokok. Nabi panggil pokok tu. Panggil pokok, tuan-tuan, bukan panggil kucing. Kucing tak heran sangat. Mai. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhlatan. Nabi panggil satu pokok macam tu. Fa'aqbala ilaihi wa huwa yasjudu wa yarfa'u ra'sahu wa yasjudu wa yarfa'u ra'sah. Pokok itu bergerak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayanglah muka lelaki tu macam mana. Bayang sendiri, takkan saya nak tunjuk pula. Pokok, tuan-tuan. Takkan dia nak tengok pokok tu. Biasa ni tempat kami pun pokok duk berjalan macam ni. Tak ada pokok yang berjalan semenjak Allah menciptakan dia. Tidak ada pohon yang berjalan semenjak Allah menciptakan bangsa pohon atas muka bumi ni. Tak ada. Fada'a Rasulullah. Nabi panggil pokok tu. Orang utara kata Nabi kelui pokok tu. Masak. Nabi tengok satu pokok, Nabi kata masak. Fa'aqbala ilaihi. Dia mai depan Nabi. Wa huwa yasjudu. Dia sujud ke Nabi. Bukan sujud ibadat. Sujud ihtiram. Seperti mana para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud hormat. Pokok tu mai ke Nabi, dia sujud ke Nabi, diangkat. Diangkat, dia sujud lagi, kemudian diangkat. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni, iaitulah Abdullah ibn Abbas. Kemudian Nabi kata, irji' ila makanik. Go back to your place. Itu terjemah irji' ila makanik. Kembali ke tempat kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi kita. Ini Rasul kita. Rupanya itu rahsia kenapa para ulama merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru dengar satu kisah. Dia dah naik satu perasaan teringin
untuk melihat, dan dia dah mai perasaan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru satu. Habis dia sujud, dia bangun, dia sujud, dia bangun. Nabi kata, kembali ke tempat kamu. Maka berkata laki-laki tadi yang mai kutuk Nabi terus ni, dia pun kata, wallahi, demi Allah, la ukadzibuka bi syai'in taquluhu abada. Aku takkan kata kamu penipu selama-lamanya. Ataupun aku tidak akan mendustakan lagi kamu selepas daripada ini. Aku tidak akan lagi mendustakan kamu selepas daripada ini. Dia balik kepada kabilah dia, Bani Amir Ibn Sa'sa'ah, Bani Amir bin Sa'sa'ah. Dia kata, la ukadzibuhu bi syai'. Semua kabilah dia beritahu, aku tidak akan mendustakan Muhammad sekali-kali. Hadis tu riwayat Imam Ibn Hibban, dan Syekh Syuaib Al-Arnaud kata isnaduhu sahih. Kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, isnaduhu sahih. Seorang sahabat nama Ya'la ibn Murrah. Kita bagi laluan azan dulu. Masuk lagi. Tak lagi. Kita selawat dulu 2 minit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang seterusnya daripada seorang sahabat yang bernama Ya'la ibn Murrah, daripada ayahnya. Ya'la bin Murrah ni, ayah dia Murrah, sahabat Nabi SAW. Kata Sayyiduna Murrah, aku bermusafir dengan Rasulullah SAW. Lalu aku melihat satu perkara yang ajaib. Waktu kami singgah di satu tempat, Nabi memanggil aku, iaitu Murrah tadi. Sahabat kita tak kenal ni, sahabat ni. Sahabat yang tidak terkenal. Nabi panggil,
Nabi kata pergi kepada dua pokok itu, dua pokok syajaratain. Pergi kepada dua pokok itu, faqul, bagi tahu kepada pokok itu. Tuan-tuan tengok mukjizat Nabi. Masya Allah. Ada 1000 kisah. Malam ni saya sebut 5, 6. Dia ada 1000 kisah. Nabi panggil sahabat ni, Nabi kata pergi kepada dua pokok tu, 1, 2. Bukan Nabi suruh pilih pokok. Nabi kata pergi kat dua pokok tu. Faqul, bagi tahu, inna Rasulullah, bagi tahu kat dua pokok tu, sesungguhnya Rasulullah yaqulu lakuma an tajtami'a. Nabi suruh duduk rapat. Nabi suruh duduk rapat. Contohnya ni pokok dan ni pokok batang tiang yang besar ni. Nabi panggil sahabat ni, Nabi kata nampak tak dua pokok tu? Sahabat tu kata nampak. Pi bagi tahu kat dua pokok ni Rasulullah suruh duduk rapat. Masya-Allah. Tuan-tuan, Nabi suruh pi cakap kat pokok. Mesti kita akan tengok Nabi atas bawah. Kalau suruh semayang, okey. Suruh sedekah, boleh. Suruh baca Quran, senang. InsyaAllah. Pi cakap kat pokok. Tapi sahabat tak bantah, taatnya sahabat, walaupun itu kali pertama sahabat melakukan perkara pelik itu. Kali pertama. Ada dua pengajaran. Yang pertama, saya dan kita semua tengok ketaatan para sahabat kepada arahan Rasulullah. Bila Nabi panggil, Nabi kata, qul, bagi tahu kat dua pokok itu Rasulullah suruh kamu duduk rapat-rapat. Dan dalam hadis ini, sahabat ni tak kata ke Nabi, wahai Rasulullah, itu pokok. Tak sebut. Taat sahabat ni, walaupun Nabi bagi tahu benda tak masuk akal, walaupun Nabi arahkan benda tak masuk akal, sahabat ni pergi kat pokok tersebut, dia kata, inna Rasulullah, Nabi arahkan kamu dengan kamu duduk rapat. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Fantaza'at kullu wahidatin minhuma min asliha. Tiap-tiap pokok tu tercabut akarnya daripada bawah. Setiap batang pokok yang Nabi arah secara spesifik itu, pokok A dengan pokok B tadi ni, dua-dua tadi merekah akar daripada bawah naik atas. Famarrat kullu wahidatin ila sahibatiha faltaqaya jami'an. Dua-dua mendekat di antara satu sama lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu riwayat Imam Hakim wa wafaqa adh-Dhahabi wa sahhahahu al-Arnaut. Sahih juga. Dia ada 1000 hadis. Saya baca kat tuan-tuan 5 aja. Untuk tuan-tuan faham kenapa mereka merindui Rasulullah. Untuk tuan-tuan faham seluruh alam ini kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya selepas dua-dua pokok itu datang, Nabi arah suruh duduk dekat, Nabi pergi di belakang pokok tu dan Nabi qada hajat. Sebab kawasan itu kawasan yang luas, padang pasir, tak ada orang. Kawasan padang pasir yang luas tapi tak ada orang. Pun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemalu. Nabi seorang yang pemalu, Nabi jaga aurat dia, Nabi jaga adab dia, Nabi jaga kehormatan dia.
Kata para sahabat, kami tak pernah tengok Nabi sengaja pecat baju dia dan berjalan tanpa baju di hadapan kami. Tak pernah tengok. Sehingga kata Sayyidatuna Aisyah, isteri sendiri, isteri Rasulullah sendiri bagi tahu, aku tak pernah melihat aurat Rasulullah. Sebahagian suami tidur pun telanjang, punya tak malu. Cuba mangkit tengok. Hak tidur tak pakai apa. Punya tak malu. Ada. Rupanya ada masalah jiwa. Saya tanya kan orang, saya tengok memang ada suami yang tidur telanjang ni. Rupanya yang tu yang ada masalah jiwa. Dia tak gila, dia baru nak start nasi. Hati-hati yang tidur. Malu Rasulullah. Kita mengaji sirah, belajar sirah, tengok pemalu Nabi. Pemalu Nabi, sangat pemalu. Rasulullah sangat pemalu. Ada satu tajuk, babun haya'u Rasulillah. Satu bab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi, bawah tu semua hadis yang menceritakan betapa malunya Rasulullah. Satu orang yang pemalu. Sebab tu bila Nabi nak qada hajat tengah padang pasir, nak malu kat siapa? Kita pi tandas awam pun kencing berdiri. Hak kanan boleh tengok hak kiri boleh tengok hak kanan dia. Saya travel puluh-puluh negara dan saya travel banyak tempat di Malaysia pun. Dalam Malaysia ni, bila masuk tandas, ada tandas berdiri, ada tandas duduk dalam. Ada Melayu ni tak segan. Nak masuk tandas tak sah, Assalamualaikum Ustaz. Masuk tandas tu dia pancut. Pancut, saya pun masuk. Yang ni hak tadi bagi salam. Saya tengok. Tak tengok bawah lah. Bukan tengok bawah. Saya perhati muka, saya kata, ni mazhab apa? Tak sat masuk tandas bagi salam. Betul, ini bukan contoh. Dia bagi salam, tak sat masuk tandas. Ustaz, dia masuk, dia tahu saya pun nak pergi tandas. Ni dia buka zip ni. Tak malu manusia hari ni. Kerana yang akan membuatkan orang itu malu dengan maruah dia adalah iman. Adalah iman. Maka manusia yang paling beriman di atas alam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak qada hajat tengah padang pasir, sahabat ada 2 orang je. Dengan mukjizat yang ada pada Nabi. Nabi suruh bagi tahu kat pokok tu, duduk sat dekat-dekat supaya boleh lindung Nabi. Bila 2 pokok besar duduk lindung Nabi, Nabi pun qada hajat. Sahabat pi tengok, sahabat tak nampak kesan qada hajat itu kerana telah pun disimpan oleh bumi. Ni Rasulullah. Kemudian Nabi bagi tahu kat sahabat tadi, intaliq faqul lahumā lita'ud kullu wahidatin ila makaniha. Sekali lagi mukjizat Nabi. Nabi kata, pi bagi tahu kat 2 pokok tadi, lita'ud kullu wahidatin ila makanihima. Pi bagi tahu kat 2 pokok tadi, Nabi suruh kembali ke tempat asal kamu. Tadi berjalanlah mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Tadi berjalanlah daripada sini duduk dekat mukjizat. Kata sahabat ni, Nabi panggil aku lagi. Nabi kata, pi bagi tahu duduk tempat balik yang tadi. Dia pun pi bagi tahu kat pokok ni, Rasulullah kata kembali ke tempat kamu. Kata sahabat ni, aku melihat kedua-dua pohon itu bergerak kembali ke tempat asal mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi seluruh alam ni di bawah genggaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam ini boleh mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Saya sebut kepada tuan-tuan.
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati dan menurut arahan Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam ini. Sekuat mana kamu melakukan dan menuruti arahan Allah, maka sebanyak itulah Allah akan memudahkan seluruh makhluk untuk menuruti arahan kamu. Sebab tu kekasih-kekasih Allah, dia tak heran dengan makhluk. Dia tak pernah tunggu makhluk untuk datang dan pergi untuk membuatkan dia gembira dan sedih. Dia tak pernah tunggu makhluk untuk membuatkan dia kaya ataupun miskin. Dia tak pernah tunggu makhluk untuk buat keputusan memasyhurkan dia ataupun tidak memasyhurkan dia. Tak pernah tunggu. Kerana dia berurusan dengan Tuhan makhluk. Apabila yang paling taat kepada Allah di atas muka bumi ini, yang paling disayangi oleh Allah di atas muka bumi ini ialah Rasulullah, maka makhluk mengikut arahan dia. Kerana setiap makhluk itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu syurga, kalau syurga Firdaus khas untuk para nabi dan rasul sahaja. Syurga Firdaus khusus untuk para nabi dan rasul. Sehingga datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Al-Imam Al-Haythami, rijaluhu rijalus sahih illa Abdullah ibn Imran wa huwa thiqatun. Iaitu satu orang sahabat, dia mai jumpa Nabi, dia mai bagi tahu, ya Rasulullah, saya tak tahu apa nama sahabat ni. Tuan-tuan boleh tengok hadis ni dan tengok syarah dia. Dalam syarah akan bagi tahu siapa sahabat ni. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kamu lebih aku sayang. Aku sayang kamu, wahai pesuruh Allah. Berani ya sahabat ni. Dia berani sebut benda yang ada dalam hati dia, dan Nabi isytihar kecintaan itu. Allah isytihar kecintaan itu. Bila dia mai sebut, dia kata, ya Rasulullah, aku menyayangi kamu lebih daripada hartaku, lebih daripada anak-anakku, bahkan lebih daripada nyawaku. Berani sebut tak malam ni? Lebih daripada 20,000 pun tak berani sebut. Tuan bayang 20,000 hak ada dalam bank. 20 sikit sangat Ustaz. 300,000 hak dalam bank. 400,000 dalam bank kamu dengan Rasulullah. Sekarang tuan-tuan boleh nilai. Sekarang tuan-tuan boleh nilai. Letakkan 600,000 yang dalam bank tu di sisi Rasulullah. Berani tak saya dan kita semua sebut, ya Rasulullah, kamu lebih aku sayang daripada 700,000 yang ada dalam bank tu? Tak berani. Berani tak kita sebut, ya Rasulullah, kamu lebih aku sayang daripada 4 biji kenderaan mewah yang ada di rumah aku sekarang ni? Tak berani. Demi Allah tak berani. Sebab hati saya dan tuan-tuan lebih menyayangi kereta mewah tu daripada Rasulullah. Demi Allah tak berani. Sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat ni dia mai isytihar depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu daripada hartaku. Aku lebih sayang kamu daripada semua anak-anakku. Dan aku lebih sayang kamu daripada jiwa dan nyawaku. Disebut depan Nabi. Bila aku rindu, aku main masjid, aku tengok muka kamu, aku renung muka kamu. Lama aku duduk di sisi kamu. Kemudian aku balik. Ni sahabat ni sebut, esok aku rindu lagi dengan Rasulullah, aku main masjid. Nabi tak ada di masjid, aku pergi rumah Rasulullah. Ni dia cakap depan Nabi.
Dia cakap depan Nabi, dia kata, kalau aku tengok kamu tak ada di masjid, aku pergi jumpa kamu, terubat rindu aku. Ya Rasulullah, selepas kamu wafat, aku mati, kamu pun wafat. Kamu berada dalam syurga bersama dengan para Nabi dan Rasul. Satu tempat yang orang biasa tak boleh sampai. Satu tempat orang biasa tak boleh sampai. Sebab syurga, tuan-tuan, siapa duduk di atas, dia boleh ziarah orang bawah, tapi yang di bawah dia tak boleh naik atas. Terutama sekali syurga Firdaus, tempat VIP, ahli syurga VIP. Lalu Nabi tidak menjawab rintihan sahabat ini, sebab Nabi tahu apa yang sahabat ini sebut betul. Nabi tak jawab. Lalu turun ayat yang menggembirakan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul. Siapa yang ikut cakap Allah dan Rasul, sesiapa yang ikut arahan Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka akan diberi nikmat, duduk sekali dengan nabiyyin, minan nabiyyin, duduk satu syurga dengan siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Allah makbulkan permintaan sahabat ini, Allah makbulkan rintihan sahabat ini, Allah tenangkan kerinduan dan kegusaran sahabat ini. Allah nak bagi tahu benar kecintaan kamu kepada Allah dan Rasul. Aku benarkan kalian juga untuk dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Maka ada orang biasa macam kita semua. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita tak mati syahid. Tetapi Allah bagi peluang, sesiapa yang menturuti Allah dan Rasulnya, mereka juga boleh dimasukkan sama-sama ke dalam syurga Firdaus bersama dengan para Nabi dan Rasul. Yang terakhir sekali untuk malam ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Daripada dulu pun kita mengajar, alhamdulillah, memang kita mengelas hadis-hadis. Cumanya tak sebutlah siapa riwayat, siapa keluarkan hadis kan. Tapi ketika mana tuduhan semakin banyak, mai hak geng-geng perak ni, orang panggil geng perak kan, hak berasa pakar hadis, dia berasa reti hadis, dia berasa dia aja reti hadis kan. Maka selepas ni kita pun sebutlah kan, supaya senang untuk dia tengok. Kita pun daripada dulu mengajar daripada sumber-sumber yang sahih. Daripada dulu, 14 tahun yang lalu saya balik, lebih kurang. Daripada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum, seorang sahabat yang ulama. Zaid ibn Thabit ni satu orang sahabat yang ulama, remaja, muda. Dia pergi sekali dengan Nabi dalam perang Uhud. Habis perang Uhud, Nabi panggil Zaid. Perang yang kucar kacir, perang yang hampir mengorbankan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud hampir mengorbankan nyawa Nabi. Perang yang ramai di kalangan sahabat Nabi mati syahid. Antaranya Hamzah ibn Abdul Muttalib, antaranya Mus'ab bin Umair, antaranya Sa'd bin Rabi', sahabat-sahabat besar.
Habis perang Uhud, Nabi panggil seorang untuk tugasan. Banyak orang lah Nabi tugaskan. Kata Zaid ibn Thabit, Nabi panggil aku. Nabi kata, utlub Sa'd ibn Rabi'. Pergi cari Sa'ad ibn Rabi'. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, Sa'ad ibn Abi Waqqas itu masyhur. Sa'ad ibn Mu'adh ketua Aus, Sa'ad ibn Rabi' ketua Khazraj. Ini semua ketua-ketua. Tuan-tuan kena tengok kisah mereka, hebat. Nabi panggil Zaid ibn Thabit. Nabi kata, wahai Zaid, pergi cari Sa'ad ibn Rabi'. Ada sesuatu Nabi nak beritahu. Ada sesuatu. Ramai. Perang Uhud kan, ramai. Nabi pun kata, cari Sa'ad ibn Rabi'. Kalau kamu jumpa dia, aqri'hu minni salam. Kalau kamu jumpa dia, bagi tahu Rasulullah sampaikan salam. Aqri'hu minni salam. Bagi tahu dekat dia, Nabi sampaikan salam kepada kamu. Kemudian tanya dia satu soalan, kaifa tajiduka? Macam mana keadaan kamu sekarang? Tanya begitu. Lalu kata Zaid, dia pun pergi cari. Akhirnya dia menjumpai Sa'd bin Rabi' yang telah pun nazak dan berada pada penghujung hayatnya. Zaid ibn Thabit, sahabat yang hebat, Nabi hantar khas untuk pergi cari di mana Sa'd bin Rabi' sekarang. Karena ada sesuatu yang Nabi nak bagi tahu, yang Nabi tahu. Bila Zaid ibn Thabit pergi, dia pun jumpa Sa'd bin Rabi' dalam keadaan orang Melayu kata nyawa-nyawa ikan. Last dah. Dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, Sayyidina Zaid ibn Thabit kata, aku melihat Sa'd bin Rabi' telah pun terlantar, di tubuhnya ada 70 kesan tikaman. Bukan dua, bukan kena pinball, bukan sebab potong masak tengah malam. Kata Zaid bin Thabit, aku melihat Sa'd bin Rabi' dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, telah pun terlantar seorang ketika itu. Di tubuhnya ada 70 darbatan, ada 70 tikaman. Waktu tu kata Zaid, dia kata, wahai Sa'ad, Nabi sampaikan salam kepada kamu. Assalamu alayka ya Sa'ad. Sa'ad pun kata, wa ala nabiyyina salam. Ya Rasulullah, alaikas salam. Saat sambut jawab salam Nabi. Ni benda ni bukan 10 minit lah, berapa minit di penghujung nyawa. Kemudian kata Zaid ibn Thabit, wahai Sa'ad, Nabi suruh tanya kamu, kaifa tajidu nafsak? Bagaimana kamu mendapati diri kamu sekarang? Lalu jawab Sa'd bin Rabi', ya Zaid, bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ajidu rihal jannah. Sekarang aku sedang mencium wangi syurga. Sekarang nyawa tak keluar lagi. Nyawa tak keluar lagi, masih di atas muka bumi Allah, masih bernafas di atas muka bumi Allah, belum lagi berakhir nyawa dia. Bagi tahu kepada Rasulullah, inni ajidu rihal jannah. Aku sedang mencium wangi-wangian syurga sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi. Dan kata Sa'ad ibn Rabi', bagi tahu kepada semua Ansar, sebab dia Ansar. Dia kata bagi tahu kepada semua Ansar, tidak ada alasan selama mana kalian hidup
untuk tidak mempertahankan dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti lindung Nabi, mesti pertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti bersama dengan Rasulullah sampai akhir hayat kalian. Itulah pesanan beliau Sa'd bin Rabi' sampailah di akhir hayat beliau. Habis dia ucap perkataan itu, wa fikum ainun tatruf, kata Zaid ibn Thabit, fadat ruhuhu min waqtihi. Maksud dia ketika itu juga dia menghembuskan nafas yang terakhir. Radhiyallahu anis sahabati kullihim. Sekadar tu dulu insya-Allah untuk kisah pada malam ni. Semoga bacaan sirah pada malam ni sempena Maulidur Rasul menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua, saya dan kita semua, orang-orang dan umat Nabi yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah satu hari nanti dihimpunkan bersama dengan baginda Rasul di dalam syurga Firdaus. Semua yang hadir pada malam ni, semua yang hadir pada malam ni untuk mencari cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahai Tuhan kami, bersaksilah bahawa kami menyayangi Allah dan Rasulnya, bersaksilah bahawa kami meridai Allah dan Rasulnya. Himpunkanlah kami wahai Allah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama dengan rasul-rasul yang lain, para nabi, para rasul, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.